Jadi bekam makrifat ni kan, yang kita dah belajar 4 minggu, ni minggu yang kelima. Jadi kita dah masuk poin yang ketiga, Al-Qahil. Jadi Al-Qahil ni dia ada tempat yang sangat penting untuk kita bekam. Dan tempat ni merupakan kunjungan Nur Muhammad yang ketiga waktu asar. Waktu asar ni Nur Muhammad dia akan berjalan daripada Zuhur, dia akan waktu asar dia akan berjalan ke tempat yang ketiga ni, Al-Qahil nama dia. Di sini dia akan duduk di sinilah. Kalau di tempat tu tak ada masalah apa, Nur Muhammad ni dia akan makin bercahaya. Jadi kalau makin bercahaya tu beruntunglah orang yang Nur Muhammad dia makin bercahaya. Kalau tempat yang duduk Nur Muhammad pi tu kotor dan sebagainya, masya-Allah, Nur Muhammad ni dia akan malap. Jadi bukan malap tu yang kita risau takut tu. Takut iman kita pun turut malap juga. Yang tu yang kita minta simpang daripada Allah. Minta rahmat Allah, minta Allah bagi pertolongan kepada kita lah. Jadi kita berusaha lah untuk mengeluarkan darah tentang Al-Qahil ni untuk pastikan perjalanan Nur Muhammad yang ketiga ni dia dapat sampai tu tak ada benda-benda kotor yang mengganggu gugat dia. Yang menyebabkan dia tak boleh dia duduk tentu. Kalau penuh dengan iblis syaitan, darah kotor, dia pun tak mau duduk. Kita nak zikir pun tak boleh. Jadi kita buang darah. Jadi khasiat Al-Qahil ni sangat besar, tuan-tuan. Saya dah ulas dah daripada perut tadi, lubuk segala penyakit. Kalau perut penyakit ni kalau ada kita tak selesai masalah, nanti darah yang terhasil nanti hasil daripada penghazaman tadi, kita dapat darah yang penuh dengan penyakit-penyakit. Ini ramai penyakit lah. Ramai orang kena penyakit macam-macam. Disebabkan darah kotor yang ada dalam badan kita tadi. Jadi kita kena buang darah kotor tu. Hikmah besar, cara hijamah makrifat ni dia akan mengeluarkan darah zulmat ni. Jadi Al-Qahil ni kalau kita berbekam tentu insya-Allah darah kotor tentu nanti kalau keluar dia dapat di antaranya khasiat utamanya dapat merawat penyakit kulit kita. Kalau orang yang ada masalah kulit ni dia berbekam tentu insya-Allah kulit dia akan makin cantik. Kulit ni penting untuk kita jaga. Kalau kulit kita ni ada masalah, kita bimbang-bimbang nanti kelenjar yang duduk di bawah kulit nanti dia akan turut jadi masalah. Sebab kelenjar ni penting untuk badan kita, dia tempat untuk support badan kita ni bagi jadi sihat. Kadang-kadang badan kita perlu ini, kelenjar daripada kulit kita ni tadi dia akan hantar benda-benda yang perlu dalam badan kita untuk digunakan. Jadi kita akan pastikan di antara cara untuk pastikan kulit kita ni jadi sihat adalah kita berbekam dia. Bekam poin yang ketiga, Al-Qahil ni dia dapat merawat kulit kita ni bagi jadi elok. Ni insya-Allah kita bekam tentu. Kalau kita rajin bekam tentu insya-Allah kulit kita ni. Di samping kita berbekam, kita boleh juga minum herba-herba yang tertentu yang boleh kita amal untuk pastikan kulit kita ni jadi elok. Kita boleh minum benda-benda yang boleh menyebabkan kulit-kulit. Jadi herba yang ada ni banyak herba yang bagus-bagus tuan-tuan. Herba ni salah satu yang sebut tadi kunyit lah. Kunyit ni sangat bagus untuk kita minum. Buat ayak minuman, kita minum dia insya-Allah. Kalau kita ada masalah kesihatan ni, terutama berkaitan dengan perut, tekan kulit, minumlah ayak halia ni. Insya-Allah. Halia ni famous sekarang ni. Orang duk bukan halia kuning. Dari satu lagi halia yang saya sebut dulu, saya cerita tentang halia ataupun cerita yang bagus ni kunyit. Kunyit tadi, kunyit ni ada dua jenis. Satu kunyit yang kita duk buat gulai, duk buat goreng lauk tu. Kunyit itulah kita minum. Kunyit tu bagus untuk kesihatan. Dulu tahun 10 tahun yang sudah saya memperkenalkan kunyit hitam. Masa cerita ni kunyit hitam ni dapat merawat kanser, dapat merawat penyakit-penyakit dia sebab dia boleh meningkatkan sistem imun kita. Jadi kunyit hitam ni sangat bagus kita makan. Jadi kalau kita makan buat ayak, kita minum ayak kunyit hitam ni, masya-Allah, luar biasa khasiat dia. Jadi kita boleh campurlah kunyit hitam dengan kunyit kuning ni, kunyit biasa ni kita minum. Ditambah dengan halia bara. Halia pun dia ada banyak jenis. Jadi halia yang paling bagus halia bara lah. Tak boleh lawan lah halia-halia apa. Halia ada pun tak boleh lawan halia bara. Halia bara ni satu halia yang sangat luar biasa lah. Kalau kita minum dia, masya-Allah, dia dapat merawat macam-macam penyakit lah badan kita. Kita gabung halia bara, gabung dengan kunyit hitam, tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan daun pandan, rebus dia, tambah cengkeh. Masya-Allah. Benda ni kita rebus, minum ayak segelas pagi, segelas malam.
Masa kita rebus dia, kita jangan tudung dia punya periuk dia. Kan, biar dia uap dia keluar, rebus daripada 3 cawan, tinggal 2 cawan, 3 cawan ayak. Setiap benda tu dalam satu ruas saja, lebih kurang 1 inci, alia 1 inci, alia bawah 1 inci, kan? Kunyit 1 inci, kan? Di mana satu alia bara, kunyit hitam, kunyit biasa, lepas tu daun pandan dan cengkeh, 5 kuntum, ayak 3 gelas. 6 barang ni kita rebus dia. Bila kita rebus dia tu, daripada 3 cawan tinggal 2 cawan. Kemudian masa nak minum suam-suam kuku tu, tuan-tuan campur madu lebah, madu yang asli sebanyak 1 sudu ataupun 2 sudu, kacau. Saya akan tambah sedikit garam, tambah. Kita minum dia pagi sekali, malam sebelum kita nak tidur kita minum sekali. InsyaAllah tubuh badan kita ni sihat. Segala kotoran dalam badan ni insyaAllah semua akan tak ada nantilah insyaAllah. Jadi salah satu cara dia, herba yang kita gunakan untuk bagi sihat kulit kita adalah yang tadi lah. Jadi orang yang ada masalah perut, dia berkaitan perut ni macam-macam, kanser perut, perut kembung, perut tak boleh napas, macam-macam, appendix, gastrik, berkaitan dengan perut lah, kan? Minum insyaAllah seminggu 2 minggu nampak kesan dia. Orang yang ada masalah perut ni kalau minum asam urat apa semua tu, insyaAllah berkaitan dengan perut ni, perut suka kembung, senak, tak boleh menyawa, semua berkaitan dengan perut tu. Minum ayak ni insyaAllah, dalam seminggu tuan-tuan tengok berubah. Lepas tu tuan-tuan pergi bekam, bekam buang darah kotor tu, insyaAllah. Kita bekam dia, darah kotor tu keluar, dengan kita minum tu, Masya Allah. Jadi bekam makrifat ni, hijamah makrifat ni yang ketiga adalah Al-Qahil. Kita bekam tentang Al-Qahil nanti, insya-Allah mudah untuk perjalanan Nur Muhammad nanti. Jangan sampai untuk waktu asar dia dari situ. Jadi Al-Qahil ni selain daripada penyakit kulit, dia juga dapat merawat penyakit berkaitan kusta. Kusta yang hebat tu pun, itulah poin dia, kita rawat tang tu. Selain daripada penyakit kusta, tang tu juga untuk pernafasan kita. Kalau kita bekam tu, orang yang ada masalah pernafasan tak apa bagus, bekam tang tu. Selain daripada pernafasan, jantung juga bagus, kan? Orang yang ada masalah jantung bagus tu, bekam tang tu. Orang yang ada masalah paru-paru, kan? Jadi tentu tu poin dia, kita bekam tentu. Orang yang ada masalah migraine, orang yang ada masalah stres, tekanan darah tinggi, orang ada kencing manis, itu poin dia. Bekam tentang Al-Qahil tu, dapat merawat penyakit, yang kita alami nanti, penyakit yang kita alami tu. Itu di samping tu, minumlah tuan-tuan, amallah, bermulalah minum ayak yang saya abang tadi. Saya ulang sekali lagi, minuman herba, itu campuran halia bara, kemudian campuran kunyit hitam, kunyit biasa tu, kemudian daun pandan, kemudian bunga cengkeh, dan juga ayak 3 gelas. 6 barang tu tuan-tuan campur, rebus, minum. Minum pagi segelas, malam segelas. Daripada 3 cawan ayak, rebus bagi jadi 2 cawan, minum pagi dan minum malam. InsyaAllah masalah kesihatan tuan-tuan yang berkaitan, ada siapa ada masalah yang berkaitan kesihatan lah, dia ada kanser ke, dia ada masalah perut ke, insyaAllah minum ayak ni. Ini di antara ayak yang luar biasa lah, ayak ajaib. Tapi kalau tuan-tuan nak bagus lagi, tuan-tuan tambahlah ayak berkat telaga Rasulullah ni, tambah sikit dalam tu. Mudah-mudahan yang kita minum tu dapat keberkatan rohani. Ayak ni saya abang sungguh, saya terang lah, ayak ni sangat luar biasa sungguh. Saya dah merawat orang ni, siapa yang minum ayak ni berkat sungguh. Saya pun hari-hari saya minum, berkat. Mudah-mudahan kita bertabaruk dengan Rasulullah ni, bertabaruk dengan Rasulullah. Mudah-mudahan berkatan tu ada nanti. Jadi itu poin yang ketiga, Al-Qahil nanti. Kita bekam tentu, insya-Allah. Selain daripada yang saya sebut tadi, Al-Qahil juga dia dapat merawat
penyakit-penyakit yang rohani dan jasmani lah. Penyakit rohani ni misalnya macam orang tu kena santau ke, dia kena gangguan ke, dia boleh bekam orang tu. Itu di antara poin-poin penting, dia kena bekam atau kena hijamah bagi orang yang ada penyakit dan gangguan dan sebagainya lah. Okey, selepas poin yang ketiga tu, poin yang keempat, kita berbekam di tempat rumah dua. Nama dia tempat dia rumah dua. Dia duduk di belakang kepala kita ni. Nanti insya-Allah selepas habis 17 saya terang ni, saya akan tunjuk tempat-tempat tu secara praktikal lah. Lepas tu saya akan ajak keseluruhan kaedah berbekam dia macam mana, irisan dia, doa dia, bacaan dia. Itu tuan kena sabar dah lah, tunggu bagi habis 17. Lepas tu baru saya bagi penutup dia tu. Cara nak iris bacaan dia, kita nak buat macam mana nanti. Saya akan ajak tu. Lepas tu tuan-tuan boleh bekam. Tuan-tuan boleh mula bekam orang lah. Ni buat praktikal dulu yang saya ajak sebelum ni. Menggunakan tomato, iris tomato. Dan lepas habis kita cekap iris tomato, barulah kita iris di tangan kita mula-mula. Iris tangan kita dulu. Kalau kita iris dalam, kita rasa sakit. Ni kita dapat agak dah. Kalau aku tekan sikit, sakit. Sakit ni mana dalam lah. Jadi bila kita iris orang ni, kita dapat agak. Jadi insyaAllah kemahiran tu, kepandaian kita tu, dia akan dapat dah hasil daripada kita ada buat, ada praktis lah kita ada buat. Kemahiran tu akan dapat dari situ. Orang tak akan terus pandai. Dia mesti melalui benda ni. Saya pun dulu macam ni juga. Kena lalui yang ni. Lama-lama kita dah buat tu, barulah kita akan dapat kemahiran tu. Jadi rumah dua ni poin yang keempat. Jadi rumah dua ni disebut dalam hadis dapat merawat 72 penyakit utama. Itu hadis Rasulullah. 72 penyakit utama. Penyakit jantung, penyakit kanser, paru-paru, penyakit-penyakit yang besar-besar tu lah. Penyakit buah pinggang. Ni. Sebab dia duduk ni atas tempat saraf tunjang. Saraf tunjang ni penting untuk badan kita. Orang lumpuh ni, kalau masalah saraf tunjang dia ada masalah, dia akan menyebabkan orang tu jadi lumpuh. Saya ingat saya rawat satu budak lah, dia umur masa mai jumpa saya tu, dia umur dia lebih kurang dah menengah dah, sekolah menengah. Bapak dia ni pensyarah, mak dia pun pensyarah, anak seorang saja, anak tunggal. Jadi anak dia ni dia tak sihat. Seminggu 6 hari tak sihat, sehari dia boleh gagah. Yang lain 6 hari dia tidur. Anak dia ni suka cirit dan sebagainya. Dia pun dah bawa pergi doktor pakar macam-macam, semua tak boleh buat, tak tahu apa punca penyakit dia. Jadi satu hari ni dia dapat maklumat, kata saya boleh merawat tu. Dia jumpa dengan sahabat saya ni, Ustaz Nazim. Dia ni, kami ni ada buka sekolah tahfiz Ibn Sina. Kalau tuan-tuan ingat sekolah tahfiz Ibn Sina tu, itu sekolah yang dalam tahfiz tu ada perubatan Islam kita ajak. Jadi Ustaz Nazim ni selaku mudir dia, dialah beritahu ke sahabat kawan kita ni yang anak dia ada masalah tu, pergi jumpa Ustaz Mat. Jadi dia pun bawa jumpa saya. Saya kata boleh saya rawat insya-Allah, tapi saya minta tempoh 3 bulan lah. Rawatan tu selama 3 bulan. Dah kena ikut dah apa yang saya suruh buat. Jadi dia pun tanya apa punca anak dia. Saya kata anak punca dia tulang belakang dia lari. Dia pun terkejut. Sebab doktor selama dia duduk pergi ni, doktor tak abang tulang belakang dia lari sikit je. Dan itu punca utama menyebabkan anak dia tak ada balancing, nak terbalik dan sebagainya. Jadi saya kata insya-Allah kita bekam dia nanti. Bila kita bekam nanti, insya-Allah tulang ni nanti akan kembali elok. Dia pun setujulah. Dan saya bekalkan dengan herba, saya pun bekam. Kemudian bagi minum herba yang saya buat tu, bagi dia minum. Alhamdulillah ada perubahan. Sampailah anak dia sihat. Anak dia boleh dia pun tak risau, anak dia nampak macam mayat hidup. Tak ada darah. Dia pun dah abang tu, anak dia pun sihat, boleh pergi sana pergi sini dah. Last sekali saya kata saya nak pergi buat umrah. Nak tanyalah kalau dia nak kirim anak dia mai apa. Dia kata kalau ustaz kata dia boleh buat, dia bagilah. Anak dia pun ikut dah saya pergi buat umrah. Padahal sebelum tu dia tak percayalah anak dia boleh berjalan, sebab bila anak dia berjalan ni dia kena duduk belakang sebab anak dia suka terbalik.
Jadi pergi dengan saya. Alhamdulillah. Elok anak dia sihat. Dia dah kahwin dah. Dan nak boleh anak lah. Budak tu pun dah sihat penyakit yang tak ada harapan nak lega tu. Alhamdulillah dengan kita buat bekam, minum herba ni, dia sihat elok. Budak tu ada pun besar lah. Besar pun nak dapat anak lah. Kahwin lah tu. Panggil saya pun sibuk dengan bagi program di Johor tu. Saya tak dapat pergi nuri dia. Baru ni saya jumpa dia, kata Ustaz, dia perempuan dah mengandung 6 bulan nak bersalin dah. Alhamdulillah. Peronok. Ini bekam, tuan-tuan. Jadi bekam penting, bekam kumah dua ni sangat penting bekam. Sebab punca kadang-kadang orang tentang kumah dua ni, ramai orang duk lumpuh sebab kumah dua ni lah. Lumpuh, orang stroke, kan? Orang ada masalah kanser, migraine, sakit brain cancer, semua ni punca daripada, di antara punca dia adalah sebabkan kumah dua tadi. Kumah dua ni menyebabkan darah dia diblok tang tu, kan, darah tak sampai ke otak, habislah jam otak tu. Pukul berapa dah? Pukul berapa dah? Saya tanya anak dah, saya jam kubah. Dah 40 minit dah. Jadi saya biasalah ceramah 40 minit tu saya ni lah. Jadi kumah dua penting untuk kita bekam. Jadi tajuk kita, poin kita yang keempat adalah kumah dua. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang penerangan tentang kumah dua ni nanti. Jadi saya mengharapkanlah tuan-tuan semua pilah bekam hijamah, pilah hijamah makrifat ni. Jangan tunggu lama-lama masa dan makin suntuk, tuan-tuan. Saya bukan apa, saya tengok bila umrah tak boleh buat di Mekah ni, kita tak boleh mengunjungi tanah haram, lebih lagi tak dapat buat tawaf di Mekah ni, menyebabkan hilangnya kestabilan bumi ni. Bumi ni sebabkan stabil ni sebab orang nak buat tawaf tu lah. Lagi ramai orang buat tawaf, dan bumi ni lagi sebab apa? Bumi tak stabil ni sebab maksiat yang kita buat tu menyebabkan bumi ni tak dapat menampung dia. Bumi pun berdoa, merintih dengan Allah. Laut merintih, langit merintih, bumi, ganang, semua pakat merintih dengan sebab maksiat yang dibuat oleh manusia tadi. Jadi semua yang boleh menyebabkan dia masih lagi stabil sebabkan orang tawaf. Bila orang tawaf tu lah menyebabkan bumi itu stabil. Tapi hari ini bila tawaf dah tak dapat, orang tak dapat buat tawaf lagi dah, adalah tak ramai dah, sikit. Saya takut nanti tak boleh buat langsung. Bila tak buat langsung, kita tunggulah bala macam-macam benda yang akan datang pada kita, di antaranya peperangan, makanan tak ada, gunung ganang, banjir, kelaparan, macam-macam penyakit, macam-macam akan melanda kita ni lepas ni. Jadi masa yang ada ni, tuan-tuan, kita berusahalah untuk mendapat keredaan Allah. Jangan duk kalut lagi dah, duk berebut dunia ni tak ada baik mana dah, tuan-tuan, suntuk dah. Duk berebut, duk bergaduh, bercakap, hang kata aku kata hang maki aku maki hang. Aku dah berebut, aku dah berebut ni, macam-macam lah ni. Pakat dalam berebut, kan? Bukan kata orang bodoh, orang pandai-pandai tu, orang cerdik pandai, profesor, tapi berebut-rebut. Duk melahap dunia ni. Padahal mereka tak tahu yang duk main, tengah duk main, nak main akan datang ni, Masya Allah, besarnya punya reba yang nak main. Bukan calang-calang, gempa buminya, banjirnya, penyakit apa lagi nak main, kita pun tak tahu. Peperangannya yang kita tak sempat dah nak tengok. Hang pangkat aku pangkat apa, tak tempat dah. Kita duk fikir macam mana nak selamat diri kita. Jadi tumpah masa yang Allah bagi COVID kat kita ni sebab nak bagi kita sedar, bagi kita dekat diri dengan Allah. Tujuan utama COVID ni adalah untuk bagi kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan selepas ni benda-benda besar yang saya sebut tadi, gempa bumi yang akan datang ni, kita ada persiapan. Kita dapat keredaan Allah. Itu yang kita nak dengan Allah. Tinggallah tuan-tuan berubah, tak ada masa dah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak bergelut benda tu, tak ada masa dah. Ni saya abang ni. Tuan-tuan boleh tengoklah, tak percaya kata saya, insya-Allah saya yakin akan tak lama lagi, tuan-tuan. Yang keadaan bumi yang ada lah ni, saya bukan bimbang apa, saya bimbang bila tengok orang tak ditawaf ya. Itu kunci besar kita ni. Bila tak ditawaf, memang bumi tak stabil lah. Bila bumi tak stabil, tunggulah. Macam-macam akan main nanti. Jadi tumpang benda tu belum main lagi, tuan-tuan. Kita kembali kepada Allah. Mohon, minta ampun, buat sembahyang taubat, minta ampun ke Allah.
pegang balik tasbih, zikir, wirid dan Allah redha kita. Jadi nak bagi semua tu bagi kita dapat redha, kita berbekam untuk memudahkan kita buat ibadah pada Allah. Bekam ni nak untuk memudahkan kita beribadah pada Allah. Dengan keluar darah kotor, darah zulmat tadi, kita mudah-mudahan kita dapat beribadah dengan Allah. Alhamdulillah, Allah terima, Allah redha. Ni yang saya nak sampaikan, insya-Allah. Kuliah saya pun dapat 40 minit dekat 50 minit dah. Cakap gitu ya Ustaz ya. Nikmat yang Allah tarik. Bila Allah tarik nikmat ni jadi macam nilah. Allah buang masa ni Allah dah tarik dah. Apa pun tak perasan, orang kita tak perasan apa. Nasat ya cakap, kita rasa cakap baru 5 minit dah. Padahal dah sejam dah. Sebab nikmat tu dah Allah tarik. Jadi kita pun kena bersyukur sebab nikmat yang Allah bagi kita, nikmat iman dan Islam yang ada pada kita tu, kita kena bersyukur. Jadi kita kena jaga nikmat Islam dan iman yang ada pada kita. Allah pilih kita sebagai orang iman, orang Islam dan orang beriman, kita kena jaga beribadah pada Allah. Takut nanti Allah cabut, nanti kita akan jadi orang kufur dengan Allah. Jadi cukuplah untuk hari ini. Jadi saya pertama sekali saya sarankan tuan-tuan, jangan lupa pilah bekam, ambillah peluang yang ada ni berbekam tuan-tuan. Hijamah makrifat ni jangan tunggu lama-lama, masa makin suntuk tuan-tuan. Pergi bekam makrifat. Dan kedua tuan-tuan, ambillah peluang, cubalah minum ayat tabaruk dengan Rasulullah ni, ayat mujizat Rasulullah. Sangat baik, saya saran sungguh-sungguh lah, sebab saya balik dia susah. Saya tahulah macam mana khasiat dia, Masya Allah, luar biasa. Tabaruk dengan barang-barang Rasulullah ni, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dekat hati, mahabbah dengan Rasulullah. Jadi, ampun maaf banyak pada siapa-siapa yang saya telah sebut, yang mungkinlah saya cakap mulut saya hari ni keras sikit hari ni. Jadi mungkin terasa, tak mahu, saya tak niat pun. Saya sebenarnya saya sayang kepada tuan-tuan semua. Saya nak semua kita ni dapat keredaan Allah, masuk diri saya. Semua orang, saya selalu berdoa, ya Allah, untuk semua orang duduk di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Itu doa saya setiap waktu, itu saja doa. Ya Allah, campakkanlah taufik dan hidayah kami semua. Taklah kami di bawah rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Keredaanmu, keampunan-Mu. Minta Allah ampun kita semua. No? Jadi mainlah, kita lupalah Ustaz. Lupalah, masa dah makin suntuk dah. Jadi ampun maaf banyak-banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.